الرحمن علم القرآن خلق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kisah yang kedua merujuk kepada kisah Nabi Idris alaihi salam. Bila bersembang ataupun menceritakan tentang Nabi Idris alaihi salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim, ada dua kali ataupun dua tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dan berbicara berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama ialah di dalam surah Maryam, manakala yang kedua di dalam surah Al-Anbiya. Surah Maryam merujuk kepada ayat 56 dan 57, manakala surah Al-Anbiya merujuk kepada ayat yang ke-85. Surah Maryam 56-57 yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Sadaqallahul azim. Surah Maryam 56-57. Wazkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah olehmu wahai Muhammad, dan khabarkanlah olehmu wahai Muhammad, sebagaimana yang terkandung di dalam kitab kami, yaitu merujuk kepada Al-Quranul Karim tentang pengkisahan Nabi Idris alaihi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau merujuk kepada Nabi Idris alaihi salam adalah seorang yang benar. Benar di sini mengikut tafsiran ulama ialah benar dalam tutur katanya. Benar di sini juga bermaksud benar dalam kaedah keimanan dan penyembahan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyya, dan dia juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi ataupun seorang utusan. Manakala di dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wa Idris wa Zalkif kullum minas sabirin. Sadaqallahul azim. Dan telah kami beritakan kepadamu tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, tentang kisah Nabi Idris alaihi salam, dan begitu juga tentang kisah Nabi Zalkifli ataupun kita sebut Nabi Zulkifli alaihi salam. Kullum minas sabirin, mereka semuanya adalah daripada hamba-hamba kami yang amat penyabar. Jadi di dalam dua ayat tadilah merujuk kepada Al-Quran, Maryam dan juga Anbiya, disebutkan tentang penamaan Nabi Idris alaihi salam. Walaupun demikian, menurut perkiraan ahli-ahli tafsir yang datang daripada kalangan ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tarikh-tarikh Islam ataupun ulama-ulama sejarah Islam, yang mana nama sebenar Nabi Idris alaihi salam ialah Idris bin Yarid. Maksudnya bapa kepada Nabi Idris adalah Yarid. Nama penuhnya Idris bin Yarid
bin Mahlil bin Qainan bin Anush bin Shis alaihi salam. Dia adalah keturunan Nabi Adam yang keenam. Maksudnya selepas Nabi Adam alaihi salam ada anaknya nama Nabi Shis. Selepas Nabi Shis, keturunan yang kedua ialah Anush. Selepas Anush, keturunan yang ketiga ialah Qainan. Lepas Qainan, Mahlil. Lepas Mahlil, Yarid. Lepas Yarid, Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris alaihi salam adalah merupakan moyang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mengikut salasilah keluarga dan keturunan nabi-nabi dan rasul, nama Nabi Idris alaihi salam berkedudukan pada ranking ataupun level yang keenam, manakala Nabi Nuh alaihi salam berada pada ranking dan level yang ke-10. Jadi Nuh bin Lameh bin Metushaleh atau juga disebut Mutawassalah. Jadi Nuh yang ke-10, Lameh bapa kepada Nuh tu yang ke-9, tok kepada Nabi Nuh, Mutawassalah ataupun Metushaleh, dan Idris itu moyang Nabi Nuh, adalah rangkaian salasilah yang ke-6. Ada juga yang mengatakan ibu kepada Nabi Idris nama dia Asyut. Alif sin ya waw ta, alif sin ya waw ta, Asyut. Jadi bapa nama Yarid, mak nama Asyut. Tetapi sebenarnya mengikut perkiraan ahli-ahli sejarah dan ahli tarikh, Idris ini bukan nama sebenar bagi diri beliau, tetapi nama sebenarnya ialah Akhnukh ataupun Ukhnukh. Alif kha nun waw kha, Ukhnukh ataupun Akhnukh. Dan kenapa beliau dinamakan Idris? Beliau dinamakan Idris adalah kerana mengambil kalimah ataupun perkataan bahasa Arab daripada kalimah darasa. Apa maksud darasa? Belajar, suka belajar, suka mengaji, suka mengkaji. Kenapa sifat ini ada pada Nabi Idris alaihi salam? Kerana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Apa beza suhuf dan kitab? Suhuf ni ialah berupa lembaran-lembaran yang berisi panduan-panduan, peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran, dan berupa hukum hakam daripada Allah. Dia adalah mewakili satu kumpulan yang kecil berbanding dengan kitab. Kitab adalah sebuah kitab yang lebih besar. Kitab adalah sebuah kitab yang lebih lengkap dan sempurna jika nak dibandingkan dengan lembaran-lembaran suhuf. Dan kita akan temui perkataan suhuf ni bila selalunya tiba bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan habis saja 8 ke kita buat, 20 ke kita buat. Bila masuk saja solat witir, biasa rakaat pertama kita akan baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, sampai ayat yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Itu suhuf yang dimaksudkan. Jadi tang mana suhuf ini diturunkan? Kepada 4 orang nabi. Yang pertama pernah diturunkan 10 buah suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam 10 buah suhuf. Kemudian anak dia Nabi Shis alaihi salam 50 buah suhuf. Nabi Shis 50. Manakala kepada Nabi Idris alaihi salam yang kita duk cerita malam ni 30 buah suhuf, dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam 10 buah suhuf. Adam 10, Shis 50, Idris 30, Ibrahim 10, dan lengkap dan sempurnalah jumlahnya 100 buah suhuf. Manakala 4 kitab yang dimaksudkan yang kita sedia maklum,
Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris, maksudnya yang di depannya sudah ada 60. Adam dah 10, Tok yang paling awal. Sis anak pada Nabi Adam 50, dah 60 depan dia, tambah dengan dia dah 90. Jadi sebab asal usul dinamakan Akhnuf ni sebagai Idris kerana sikapnya dan sifatnya yang suka belajar, suka mengaji, suka membaca, merujuk kepada kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau dan suhuf yang diterima oleh beliau sendiri. Itu adalah kisah yang diriwayatkan oleh ulama mengapa dia dinamakan sebagai Nabi Idris alaihi salam. Tetapi ada riwayat lain yang disebut oleh salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari dia ada sebuah kitab tafsir yang bernama Al-Kasyaf. Tetapi Imam Zamakhsyari ini dia punya manhaj, dia tidak termasuk di dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dia lebih mirip kepada Mu'tazilah Imam Zamakhsyari. Tetapi dia adalah seorang yang memang berkepakaran dalam bidang ilmu bahasa Arab. Ini diakui sendiri oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang hidup sezaman beliau. Jadi beliau mengatakan, sebenarnya kalimah ataupun perkataan Idris ini bukanlah berasal daripada kalimah bahasa Arab yang sebagaimana disepakati oleh ulama-ulama sebelum ini. Tetapi kalimah Idris ini, kata beliau, ialah berasal daripada bahasa Suryani ataupun bahasa Siryani. Itu pandangan beliau berkenaan dengan kalimah Idris.